Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazakwan bin Raizal, 284086. Ingin membentangkan tajuk tugasan yang telah diberikan kepada saya, iaitu pengenalan komunikasi. Dunia tanpa komunikasi ibarat dunia yang sepi. Cuba anda bayangkan, jika dunia tanpa sebarang komunikasi, apa yang akan berlaku? Sudah tentu dunia ini tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh itu, mengapa manusia berkomunikasi? Menurut Thomas M. Schiller, dalam penulisannya Mulyana tahun 2010, pertama, mengapa manusia berkomunikasi adalah untuk menyatakan identiti mereka. Dengan komunikasi, mereka dapat memperkenalkan diri mereka kepada seseorang. Yang keduanya pula, Thomas menyatakan dengan komunikasi, seseorang itu dapat membangunkan kontak sosial. Hakikatnya, manusia memang memerlukan insan lain untuk berkomunikasi. Jika melalui komunikasi ini, ia akan dapat memberi kontak sosial yang baik dan berjalan dengan lancar. Selain daripada itu, yang ketiga, Thomas menyatakan mengapa manusia berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi orang lain. Dapat mempengaruhi orang lain untuk merasa, berfikir dan berperilaku seperti yang diinginkan. Dan yang terakhir, yang keempat, mengapa manusia berkomunikasi adalah untuk mengawal keadaan sekitar. Apabila manusia dapat berkomunikasi dengan baik, maka keadaan sekitar akan terkawal. Kita beralih pula kepada takrif komunikasi. Seperti yang kita tahu, ramai ahli-ahli pengkaji komunikasi, dan saya telah memilih beberapa ahli yang mengkaji tentang komunikasi ini, di antaranya Dines 1970. Dines mentakrifkan komunikasi mempunyai 15 aspek. Antaranya adalah simbol, pemahaman, interaksi, pengurangan ketidakpastian, proses, replikasi, memori, perubahan, rangsangan, niat dan kuasa. Manakala, menurut James A. F. Stoner 1995, komunikasi adalah suatu proses apabila seseorang memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Manakala, menurut Hisham Al-Talib 1992, komunikasi adalah membenarkan orang lain mengetahui tentang diri kita dan membenarkan mereka untuk saling memahami dengan kita. Sekiranya ini berlaku, mereka menghormati kita. Walau bagaimanapun, proses ini melibatkan perkongsian, pemikiran, idea dan perasaan orang lain secara jujur. Ini bererti dalam komunikasi, apa yang diinginkan kita sampaikan perlu difahami tentang kedudukan sesuatu perkara serta wujud keadaan saling faham, memahami antara satu sama lain. Kita beralih pula kepada fungsi komunikasi. Menurut Laswell dan Wright, Barron dan Davis tahun 2000, fungsi komunikasi yang dinyatakannya adalah untuk penyebaran informasi dan amaran, menjalinkan hubungan dengan masyarakat, transmisi budaya masyarakat serta hiburan. Selain daripada itu, kita juga boleh melihat manakala Gamble dan Gamble tahun 1969 menyatakan fungsi komunikasi adalah untuk penentuan agenda dan juga pemujukan. Ingin saya tambahkan di sini bahawa Pilgrim tahun 2001 menyatakan fungsi komunikasi meliputi aspek pendidikan, ekonomi dan juga
politik. Saya Aida Fazlin binti Abdul Aziz, bernombor matrik 283711, mewakili kumpulan ini untuk menerangkan tentang beberapa jenis halangan komunikasi. Yang pertama adalah kita akan menerangkan tentang apakah itu halangan komunikasi. Halangan komunikasi adalah satu gangguan di mana ia akan menghalang proses komunikasi antara penerima dan penghantar mesej. Yang kedua adalah saya akan menerangkan tentang beberapa jenis halangan komunikasi. Yang pertama adalah halangan bahasa, kedua adalah halangan budaya dan sosiologikal, ketiga adalah halangan semantik, dan keempat adalah halangan kepercayaan. Halangan bahasa, halangan yang disebabkan oleh pertuturan bahasa yang berlainan di mana penghantar dan penerima menggunakan bahasa yang berlainan ketika berkomunikasi. Sebagai contoh, penghantar menggunakan bahasa Inggeris, penerima menggunakan bahasa Mandarin, dan kedua-dua bahasa itu tidak difahami oleh kedua-dua belah pihak. Kedua adalah halangan budaya ataupun sosiologikal. Halangan ini adalah disebabkan oleh beberapa perbezaan dari segi budaya, umur, jantina, taraf pendidikan, latar belakang, taraf kehidupan dan sebagainya. Halangan dari segi ini membuatkan persefahaman sukar diraih disebabkan pemikiran penghantar dan penerima yang cenderung ke arah ini. Sebagai contoh, pihak atasan tidak menerima atau tidak bersetuju dengan beberapa pendapat yang diberikan oleh pelajar praktikal kerana pihak atasan berfikiran bahawa idea yang diberikan itu adalah tidak matang dan tidak relevan. Halangan jenis semantik terbahagi kepada dua jenis, satu denotatif dan satu lagi konotatif. Bagi halangan semantik jenis denotatif, ia adalah satu perkataan yang mempunyai pelbagai makna. Sebagai contoh, perkataan belon. Penghantar membawa maksud belon tersebut adalah kapal terbang, manakala penerima memahami belon itu adalah belon yang boleh diisi dengan gas dan biasanya digunakan sebagai penghias majlis dan sebagai permainan kanak-kanak. Manakala jenis halangan semantik jenis konotatif adalah satu perkataan atau ayat yang dimasukkan dalam fahaman yang tersendiri. Sebagai contoh, penghantar memasukkan bahawa permainan tersebut adalah mudah bagi fahaman penghantar ialah permainan tersebut adalah mudah dan membosankan, manakala penerima memahami perkataan ataupun ayat si penghantar ialah satu permainan yang mudah dan menyeronokkan. Okey, bagi halangan kepercayaan, kalau tak ada untuk komunikasi itu berjaya, kepercayaan tu kena ada. Sebagai contoh, satu perbincangan diadakan untuk pihak A membentangkan idea kepada pihak atasan. Pihak atasan tidak beberapa mempercayai dengan idea yang bakal dibentangkan oleh pihak A, maka komunikasi untuk pihak A meneruskan untuk pembentangan idea tersebut gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruddin bin Muhammad Daha, nombor matrik 284100, akan menjelaskan 4 jenis halangan dalam komunikasi. Halangan pertama ialah halangan persekitaran. Halangan persekitaran merupakan halangan yang disebabkan oleh keadaan sekeliling atau suasana yang boleh menjejaskan komunikasi antara kedua pihak, iaitu daripada pihak penghantar ataupun pihak penerima. Antara faktor atau penyebab yang boleh berlaku adalah disebabkan keadaan di sekeliling yang bising, percakapan dari jarak jauh, berkomunikasi di tempat yang gelap atau dalam keadaan yang tidak selesa. Sebagai contoh, komunikasi di kawasan tapak pembinaan dan juga di kedai makan yang dipenuhi oleh orang ramai. Seterusnya adalah halangan yang kedua, iaitu halangan penghantar. Halangan penghantar ini boleh berlaku disebabkan oleh penghantar itu sendiri.
Sebagai contoh ialah penampilan seseorang itu sama ada luaran ataupun dalaman, tahap pelajaran dan ilmu pengetahuan, sikap dan kebolehan bertutur. Misalnya, individu penghantar maklumat berpenampilan yang tidak kemas dan kotor ketika menyampaikan taklimat di dalam mesyuarat. Ia akan menyebabkan setiap pendengar atau penerima tidak memberi fokus dan mendengar dengan sambil lewa. Seterusnya adalah halangan yang ketiga, iaitu halangan psikologi. Ia berlaku disebabkan cara berfikir atau keadaan jiwa seseorang itu. Antara faktor atau penyebab yang boleh berlaku disebabkan apabila seseorang itu merasakan rasa tidak aman, tidak selesa dan dalam keadaan cemas. Sebagai contoh, seseorang yang dalam keadaan jiwa tertekan dan bercampur marah tidak dapat memberikan maklumat dengan jelas kerana individu tersebut bercakap atau berkomunikasi dengan nada yang tinggi dan mengikut nafsu. Dan halangan yang terakhir adalah halangan fizikal. Apa yang dikatakan dengan halangan fizikal ialah halangan yang berlaku disebabkan individu tersebut merupakan orang kurang upaya atau OKU. Faktor atau penyebabnya adalah berlaku disebabkan orang kurang upaya atau OKU itu mempunyai masalah pendengaran, bisu, cacat anggota tubuh badan. Sebagai contoh, orang kurang upaya tidak dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik disebabkan fizikalnya yang tidak normal, dan ini boleh menyebabkan berlakunya salah faham ataupun salah tafsiran. Itu saja maklumat daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Aisyah Mardia binti Syarifin, nombor metrik 2839906. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kesan halangan komunikasi. Sebelum itu, adakah anda tahu apakah yang dimaksudkan dengan kesan halangan komunikasi? Kesan halangan komunikasi ini melibatkan beberapa faktor yang memberi gangguan dan memberi kesan kepada proses komunikasi dan juga mampu mempengaruhi segala aktiviti harian dan juga individu itu sendiri. Marilah kita lihat apakah kesan yang pertama. Kesan yang pertama mengakibatkan seseorang itu lemah terhadap penguasaan bahasa asing. Setengah daripada mereka hanya selesa berkomunikasi atau arti kata lain bertutur dalam bahasa ibundanya sendiri. Meskipun di Malaysia adalah merupakan negara yang memiliki pelbagai budaya dan persilangan budaya. Malah bukan hanya memberi kesan kepada penguasaan bahasa saja, turut berlakunya sifat diskriminasi kerana tidak saling memahami sekaligus menyebabkan ketiadaan hubungan sosial yang baik. Marilah kita lihat pula kesan yang kedua. Kesan yang kedua adalah memberi kesan kepada proses kecekapan dalam sebuah pengurusan organisasi. Hal ini berpunca kerana seorang ketua yang tidak cekap untuk memimpin segala proses dan aktiviti yang berlangsung dalam organisasi. Sebagai pemimpin, mereka adalah individu yang sangat penting dalam menjalankan amanah dan memikul tanggungjawab dan memberi cadangan dan juga memberi arahan kepada pekerjanya. Di samping berperanan sebagai penyampai informasi penting yang memberi faedah dan keuntungan kepada organisasinya bagi mencapai matlamat organisasi, maka sekiranya mereka gagal melaksanakan perkara tersebut, akan memberi kesan kepada subordinat dan segala arahan akan menjadi kurang tepat sehingga terjerumus dengan masalah perselisihan faham dan penangguhan kerja yang terlibat. Tambah lagi, kesan yang ketiga adalah mampu mempengaruhi proses pembelajaran antara pelajar dan tenaga pengajar akibat daripada ketiadaan kemudahan internet yang lancar di mana boleh menyumbang kepada peningkatan dalam kesulitan berkomunikasi, malahan menjurus kepada masalah seperti keciciran dalam mata pelajaran yang tidak sempat untuk mencatat segala maklumat penting yang telah diajar oleh guru mereka, dan akhirnya menimbulkan perasaan kurang motivasi dan tidak semangat untuk belajar. Mari kita lihat pula kesan yang terakhir.
Seperti yang kita boleh lihat, sebuah struktur organisasi besar mempunyai pelbagai pecahan jabatan yang berbeza dan kaki tangan yang ramai untuk melakukan tugas masing-masing. Okey, tidak lupa setiap individu itu mempunyai daripada kaum wanita dan lelaki. Sudah tentu mereka mempunyai tahap pemahaman, pendapat dan idea yang tidak sama, di mana kemungkinan boleh terjadinya masalah pencanggahan atau perbalahan antara sesama sendiri semasa melakukan mesyuarat. Menurut kajian daripada Muhammad Syaiful tahun 2019, beliau mengatakan setiap individu mempunyai cara komunikasi, cara pemikiran dan cara beremosi dan cara penerimaan yang tersendiri. Oleh hal yang demikian akan mencetuskan konflik di kalangan mereka. Hal ini sedikit sebanyak akan memberi kesan bukan sahaja pada hubungan sosial di tempat kerja, malah memberi kesan kepada konflik pada emosi. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amira Fazizah binti Alias dengan nombor matriknya 283714. Pada hari ini saya ingin menerangkan mengenai apa itu komunikasi dan cara bagaimana untuk kita mengatasi masalah halangan komunikasi. Okey, komunikasi merupakan suatu proses interaksi untuk berhubung dari pihak lain kepada pihak yang lain. Menurut Silar 1998, beliau menyatakan komunikasi adalah penghantaran, penerimaan dan penerimaan maklumat, pendapat, idea, percakapan yang merupakan unsur komunikasi yang mudah untuk difahami. Hidup di kalangan pelbagai ragam dan rentak manusia di mana pastinya timbul permasalahan dengan komunikasi antara individu maupun organisasi. Halangan komunikasi seperti ini perlu kita atasi untuk memperoleh komunikasi yang berkesan dan lebih baik sama ada antara individu, organisasi maupun sosial budaya. Bagaimanakah cara-cara untuk kita mengatasi masalah halangan komunikasi ini? Yang pertama ialah kita perlu faham, saling mengerti dan memahami topik utama sesuatu perkara yang dibincangkan, sama ada formal atau tidak formal, sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Tanggungjawab pendengar sebagai pihak kedua dalam mendengar butir bicara yang disampaikan oleh si penghantar dalam keadaan yang telah bersedia dari awal lagi. Yang ketiga, galakkan orang lain memberi pendapat. Di sini adalah kita menggunakan kombinasi give and take, iaitu masing-masing saling bertukar buah fikiran, pandangan, pendapat masing-masing dalam mencipta peluang komunikasi yang berkesan untuk mendapat maklum balas yang positif. Bahasa yang sesuai juga menggunakan satu kata yang mudah untuk kita fahami, ringkas dan tidak panjang lebar. Menyampaikan sesuatu perkara haruslah menggunakan tekanan suara yang lembut dan jelas, mengikut kesesuaian kepada pendengar, di mana penghantar ingin menyampaikan mesej tersebut mengikut golongan seperti kanak-kanak, orang tua, golongan atasan dan juga lain-lain. Selain itu, dalam mengawal perasaan juga sangat penting dalam kita perlu mengawasi dan mengatasi masalah komunikasi ini. Sikap yang penghantar tunjukkan seperti tidak mengikut emosi dalam memaksa pendengar untuk mengikut dan memahami apa yang disampaikan. Sikap pendengarnya harus sabar dalam mendengar apa yang akan disampaikan, tidak bersifat gelojoh, terburu-buru, tenang, beri tumpuan dan juga fokus. Pendengar harus berhenti bercakap ketika penyampai maklumat sedang bercakap. Kedua-dua pihak harus mengawal perilaku, kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Personaliti penyampai sentiasa kemas, cuba wujudkan suasana mesra agar keadaan tidak tegang dengan isu-isu yang konflik. Elakkan dan jauhi dan serta hapuskan perasaan rendah diri, tidak pandai dan segan. Kedua-dua pihak mempunyai sifat terbuka terhadap reaksi yang ditunjukkan, iaitu dengan menghormati, hargai pandangan dan buah fikiran masing-masing, bertindak balas dan bersikap positif, terima dan fahami segala pendapat yang disampaikan. Selain itu, kita mempunyai lain-lain tindakan, iaitu meneliti maklumat, bersemuka, tidak sombong, jangan abaikan peluang berkomunikasi, gunakan medium dan saluran yang sangat sesuai. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Kamil bin Khalid
Nomometrik 284025. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan kesimpulan kepada halangan-halangan komunikasi. Pertama, kebanyakan faktor di mana sebahagian adalah berpunca daripada pengirim ataupun penerima boleh membawa kepada halangan dalam komunikasi. Oleh itu, pengetahuan mengenai halangan dalam komunikasi boleh membantu individu untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. Kedua, pemilihan medium. Keberkesanan mesej juga mungkin terjejas apabila penggunaan medium komunikasi yang tidak sesuai. Adalah penting untuk memastikan pemilihan medium bagi komunikasi adalah berkesan, tepat dan betul. Perhatian tambahan perlu diberikan di dalam komunikasi yang melibatkan perbezaan budaya kerana pelbagai kemungkinan di mana tafsiran perkataan dan tingkah laku berdasarkan norma budaya boleh disalah erti. Seterusnya, halangan komunikasi mesti diatasi. Di dalam sesebuah organisasi untuk memastikan penyampaian maklumat mengikut saluran yang betul dan bebas daripada sebarang bentuk halangan di antara penghantar dan penerima untuk berkomunikasi yang berkesan di kalangan pekerja. Komunikasi yang berkesan mengurangkan kadar kesalahan ataupun kepincangan di dalam sesuatu tugasan, mengurangkan konflik dan salah faham, serta seterusnya dapat meningkatkan keuntungan organisasi. Oleh itu, setiap pekerja perlu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi mengelak halangan komunikasi dalam organisasi agar dapat mencapai komunikasi perniagaan yang berkesan. Yang terakhir, komunikasi dapat menghubungkan segala fungsi kehidupan manusia. Ini jelas menunjukkan bahawa komunikasi adalah sangat penting, terutama dalam menghubungkan segala fungsi kehidupan manusia bergerak dengan lancar. Oleh itu, makna di dalam sesebuah komunikasi tidak boleh dipandang remeh kerana ia memberi maklumat mengenai kepentingan komunikasi efektif beserta halangan dalam komunikasi serta dapat memberi pengetahuan yang jelas tentang bagaimana mengatasinya dari pelbagai aspek kehidupan seharian manusia.